Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Daripada malaysiakini.com. Bertajuk Kes Rosmah. Polis rekodkan kenyataan 4 pegawai mahkamah. 29 Ogos 2022. Berita penuh. 4 individu sudah dirakam percakapan mereka ekoran siasatan yang dijalankan polis berhubung kebocoran draft yang berkaitan dan dikaitkan dengan perbicaraan kes Rosmah Mansor. Kata Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai, mereka yang diambil keterangan itu merupakan pegawai undang-undang mahkamah. Tambahnya, siasatan lanjut sedang dijalankan berhubung kes tersebut, katanya seperti yang dipetik oleh utusan online pada hari ini. Tambah B, individu terbabit merupakan pegawai yang memiliki akses kepada dokumen yang didakwa dibocorkan kepada pihak yang tidak berkenaan. Siasatan berkenaan dijalankan selepas Istana Kehakiman membuat laporan polis mengenai hantaran pada blog Raja Petra Kamarudin yang telah mendedahkan dokumen didakwanya sebagai penghakiman kes Rosmah. Isteri Najib Razak itu sedang dibicarakan atas 3 pertuduhan membabitkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Desta kemudian memetik Beh sebagai berkata, dokumen yang didedahkan Raja Petra itu bukanlah salinan akhir yang akan digunakan oleh hakim yang mengendali kes Rosmah. Sebaliknya, kata Beh, ia merupakan dokumen rujukan buat hakim. Menurut Beh, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972 yang berkaitan kesalahan membocorkan maklumat selain Seksyen 203A Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian berita. Berita ini dipetik daripada malaysiakini.com. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aha, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu dokumen laporan yang telah diterima daripada Malaysia Kini bertarikh kemarin 28 Ogos 2022. Tajuknya memang luar biasa hebat ini tuan-tuan dan puan-puan. Tajuknya AG, Lantik AG. Tajuknya Lantik AG Orang PM. Kenyataan Azalina bukti UMNO tak insaf, kata Razzi. Azalina ni timbalan speaker. Tapi kalau dia cakap macam begini, menurut Razzi, itu adalah satu perkara yang menunjukkan bahawa UMNO tak insaf-insaf lagi. Okey, jadi UMNO tidak pernah insaf meskipun pernah diuji dengan hilang sokongan pada pilihan raya umum PRU ke-14 yang lalu, kata Naib Presiden Bersatu iaitu Muhammad Razzi Jidin. Ini daripada timbalan timbalan Presiden Bersatu. Muhammad Razzi mendakwa ini adalah terbukti apabila Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO AMT UMNO
Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Azalina Osman berkata pelantikan Peguam Negara AG adalah atas nasihat Perdana Menteri. Maka dia harus melantik orang dia untuk mudahkan segala urusan, katanya lagi. Wow, ini satu yang luar biasa, mengejutkan ini. Okey, kalau menurut Radzi Jidin, ini satu perkara yang menunjukkan bahawa UMNO tak pernah nak insaf. Katanya kalau nak kenal, itulah UMNO. Kita ingatkan UMNO sudah insaf bila kalah PRU 14 katanya dan mendapat peluang untuk berubah. Tapi itulah pendekatan UMNO, kata Radzi Jidin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kamu setujukah kalau begitu lagi terjadi? Ataupun mau buat satu perubahan? Tapi bagi saya, kalau selagi itu adalah hak Perdana Menteri, dia boleh rekomen lah, dia boleh rekomen. Kemudian yang buat keputusan itu seterusnya ikut prosedur lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tambah Radzi Jidin lagi, itulah hakikatnya bahawa UMNO nak tunjukkan apabila sudah jadi Perdana Menteri, ambillah kuasa ini dan tengok dan tokaklah siapa yang nak tokak. Itu pendekatannya, kata Radzi Jidin. Ini cukup berbeza berbanding daripada pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah pentadbiran Perikatan Nasional selama hampir 2 tahun, kata Radzi Jidin. Katanya pada satu sidang media untuk Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah PPD di PPD Hulu Langat di Selangor pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dilaporkan Azalina Osman, iaitu Timbalan Speaker Dewan Rakyat, ketika berucap pada taklimat khas di WTC, taklimat khas Presiden di WTC semalam secara terbuka telah menyoal mengapa Ismail Sabri tidak memilih orang dia sebagai peguam negara. Katanya dalam ucapan itu, jika kuasa penukaran AG di tangan PM, mengapa PM tidak menukar AG? Malah ia adalah bidang kuasa PM, katanya. Satu saja, jawapannya mudah, dia tak mahu campur urusan mahkamah. Sebab dia pun dalam dilema juga. Kalau dia tidak lantik, ada orang-orang yang rasa panas sekarang ini dan nak masuk penjara, ya ada yang sudah masuk penjara. Tapi kalau PM lantik AG, dia pun dalam masalah yang dikata akan cuba campur tangan. Ingat, saya fikir Perdana Menteri manapun dia tak mau. Tak ada Perdana Menteri yang baru setahun, baru 2 tahun dah tak jadi Perdana Menteri. Saya fikir Perdana Menteri kita sekarang adalah Perdana Menteri yang baik, yang boleh dikekalkan kalau BN menang. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah dibuat, tindakan daripada Perdana Menteri sekarang ini adalah tindakan yang betul, iaitu tidak mencampuri urusan mahkamah, urusan perundangan. Lagi pula, saya nak tanya saja kepada Timbalan Speaker Azalina, nak buat apa? Apa tujuan Ismail Sabri Yaakob mau dia melantik AG dia? Apa tujuan? Kenapa AG yang sekarang tidak baguskah? Itu soalan dia. Kenapa AG yang sekarang tidak baguskah? Pertama. Kedua, kenapa? Apa profit? Apa benefit
apa benefit, apa advantage, apa kelebihan, apa yang UMNO boleh dapat, apa yang Ismail Sabri Yaakob boleh dapat kalau dia lantik AG orang dia sendiri. Apa? Selain daripada urusan-urusan yang mudah, dapat dipermudahkan urusan. Apalagi saya pikir kalau untuk mempermudahkan urusan, Perdana Menteri dah cukup kuasa untuk memudahkan urusan. Jadi apa yang perlu sangat AG dilantik dari orang sendiri. Dan apa masalah AG yang ada sekarang? Okey apa yang AG sekarang? So tidak pastilah. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, menurut Razi Jedin, dia kata itulah hakikatnya UMNO. Walaupun saya pun tidak pasti kenapa dia cakap macam begitulah. Tambah Zalina lagi, saya nak tanya satu saja. Takkan nak tukar AG pun tak boleh? Katanya bersambut sorakan kuat daripada para hadirin. Apa sebenarnya yang diorang mau daripada Perdana Menteri ni? Apa yang diorang mau ni? Okeylah, tidak apalah. Itu hak diorang. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.